Inilah Gerak Kelantan. Kami sekarang berada di daerah Tumpat. Jadi kalau anda memandu daripada Kota Baru lebih kurang dalam 30 ke 45 minit bergantung kepada trafik jam lah. Ya. Tapi pagi ini alhamdulillah perjalanan kami lancar dan kita nak kenal lah sendiri daerah Tumpat ini bagaimana demografinya. Betul. Masyarakatnya, ekonominya bagaimana kan Sofian? Betul, dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan tetamu kita iaitu Tuan Rusdi Abdullah yang di-Pertua Majlis Daerah Tumpat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah baik. Okeylah, pertama sekali lah mungkin boleh kenalkan penonton Selamat Pagi Malaysia dengan demografi latar belakang daerah Tumpat ini. Silakan Tuan. Alhamdulillah, pertamanya saya ucap terima kasih kepada pihak RTM dan juga program Selamat Pagi Malaysia yang sudi menjemput saya untuk berkongsi tentang jajahan Tumpat. Jadi sebenarnya jajahan Tumpat ni dia adalah jajahan yang paling kecil dalam negeri Kelantan. Dia yang berkeluasan 180 km persegi sahaja. Walau bagaimanapun dia ada penduduknya adalah penduduk yang paling padat dah. Kita mempunyai 187.20 persen, 187,000 penduduk. Sebahagiannya adalah majoritinya Melayu. Kita ada Cina, India dan juga Siam. Yang lebih Tumpat ni adalah kita ada penduduk Siam. Itu istimewa sikit. Itu keistimewaan, maksudnya ada 4 kaum utama lah, Melayu, Cina, India dan juga Siam. Betul. Dari segi kedudukan, kita Tumpat ni adalah bersepadanan dengan Thailand, jajahan Kota Baru di sebelah selatan dan juga Laut Cina Selatan. Jadi dengan kelebihan kita tu di mana kita mempunyai pantai yang panjang dan juga mempunyai pulau-pulau yang cantik yang boleh diterokai sebagai satu destinasi pelancongan. Wah, okey. Dan kita nak tahulah juga selain daripada tanaman padi, apa lagi antara sumber pendapatan ekonomi setempat di sini, Tuan? Dari segi penduduknya, kebanyakan penduduk kita 74% daripada penduduk Tumpat ini terlibat dengan sektor perkhidmatan. Sektor perkhidmatan itu maknanya dalam sektor perkhidmatan kerajaan, perniagaan, peruncitan, borong. Dan 14% adalah daripada sektor pertanian yang terdiri pada subsektor perikanan, peternakan dan juga penanam padi lah. Di samping itu ia juga terlibat dengan sektor pembinaan dan juga pembuatan. Jadi maknanya dalam sektor perkhidmatan itu ada terlibat dengan pelancongan dan sebagainya. Okey, kalau kita dapat gambarkan ini adalah keunikan dan juga tarikan daerah Tumpat Kelantan. Iyalah, itu saya masukkan pulau-pulau yang cantik tadi. Ini maksudnya dari segi sektor pelancongan lah. Kalau di peringkat majlis, macam mana peringkat majlis memastikan sektor pelancongan ini terus kekal dan juga terus menambat hati pelancong untuk datang ke Tumpat? Jadi sebenarnya kita di Tumpat ni banyak produk-produk pelancongan yang boleh dilawati. Antaranya adalah kuih-kuih Buddha, Siam ataupun kita panggil ketik Siam. Di mana situ kita ada patung-patung, patung duduk, patung berdiri dan juga patung tidur. Iaitu yang famous, yang terkenal peringkat antarabangsa. Di samping itu kita ada pantai yang cantik yang panjangnya lebih kurang 5 km. Yang rasa pantai paling panjang di negeri Kelantan. Iaitu Pantai Geting, kita ada Pantai Tujuh. Di samping itu kita ada produk dalam bentuk kebudayaan. Kita masing-masing lagi di Tumpat ni, kita ada rebana kericing dan juga kertuk. Jadi untuk memastikan produk pelancongan terus berkembang, sebenarnya pertama sekali kita menggerakkan kesedaran penduduk sendiri untuk terlibat dengan pelancongan. Untuk itu kita telah membuat MOU bersama dengan pihak UiTM Kelantan. Satu program kita panggil CBT, Community Based Tourism, di mana penduduk yang terlibat dengan pelancongan kita bagi kursus, bagi kesedaran dan sebagainya. Di samping itu kita juga mewartakan tempat-tempat pelancongan yang cantik ini, Pantai Geting, Pantai Tujuh, pulau-pulau itu sebagai aset pelancongan. Maknanya pembangunan akan datang, kita terhad kepada pembangunan dalam bentuk produk-produk pelancongan. Di samping itu juga kita ada banyak lagi sebenarnya kesan-kesan sejarah di Tumpat ini seperti kubu perang British, juga
jeti Jepun yang mereka gunakan untuk pendaratan biji zaman dulu. Pun kita preserve sebagai satu produk pelancongan kita lah. Itu juga berada di daerah Tumpat. Betul, di daerah Tumpat, di kawasan Pantai Seri 7. Menarik tu. Jadi selain daripada itu, untuk memastikan bagaimana sebenarnya sektor pelancongan ini semakin berkembang, apa antara perkara yang dilakukan untuk memastikan ianya mendapat tempat di dalam hati pelancong, Tuan? Okay, pertamanya untuk pastikan pelancongan terus berkembang dan mendapat tempat di hati pengunjung, kita sentiasa buat promosi melalui media sosial. Di samping itu kita juga mengadakan kerjasama bersama dengan Motex sendiri dan juga Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan untuk kita terus promosikan produk-produk kita lah. Sebab kita sebenarnya di samping produk-produk yang saya sebut tadi, kita juga makanan-makanan yang enak. Yang kalau orang datang ke Tumpat mesti datang lagi. Antaranya ialah ikan bekok. Ikan bekok. Ikan bekok ni tak ada tempat lain. Ni original tempat kita. Okey, semalam ada orang bagi tahu ikan bekok tu dia bau dia lain sikit lah. Tapi dia sedap. Ikan tu bau ataupun ikan tu di preserve? Ikan bekok tu makna dia ikan tu dia rendam garam, kemudian dia jemur sekejap je. Okey, maksudnya kita kena cubalah lepas ni. Kan, menarik tu. Tapi bau dia kuat orang cakap lah. Kita kena cuba nanti. Okey, yang popular juga di Kampung Laut ni, selain daripada Masjid Kampung Laut ini, adalah pengusaha serunding ini memang sangat-sangat terkenal. Di peringkat majlis, macam mana pihak majlis membantu pengusaha-pengusaha ini untuk terus kekal berada dalam industri ini, dan juga serunding itu sentiasa mendapat tempat di hati pengunjung, bukan sahaja dalam negeri, malah di luar juga. Okey, sebenarnya di Kampung Laut ni memang merupakan satu tumpuan penduduk berusaha mengadakan perusahaan serunding. Sebenarnya ramai terlibat. Cuma kita kerajaan negeri bersama dengan pihak ECR telah mengadakan, pertamanya kita kumpulkan satu tempat mereka, iaitu di Kampung Laut ni. Kita panggil Laman Warisan Serunding. Sebahagian daripada projek ECR di sini. Jadi pengusaha-pengusaha itu kita tempatkan di situ. Yang keduanya, kita juga bersama dengan pihak UMK mengadakan kursus untuk packaging, supaya packaging kita sampai satu standard yang baiklah, maknanya boleh bawa kepada pasaran, termasuk boleh bawa kepada supermarket. Di samping itu, pihak majlis juga sentiasa membantulah dari segi menyediakan kemudahan-kemudahan asas untuk mereka menjalankan aktiviti serunding tersebut. Dan itu dia berkenaan dengan di kawasan sinilah kan? Ya, maksudnya di Laman tu di sini saja? Ya. Laman ni ada di sebelah kanan, sebelah hujung sana. Sebelah hujung sebelah kanan kita lah. Berdekatan je dengan kita kan? Jadi berdekatan saja. Boleh singgah lah. Kita boleh bau serunding sampai ke sini ya. Ya, betul. Ya. Okey, dan bila bercakap tentang masjid Kampung Laut, ini merupakan masjid yang tertua di masjid yang tertua lah. Dan mungkin tuan boleh kongsi sedikitlah sejarah berkenaan dengan masjid ini, sebab kita faham dia dipindahkan kemudian dipindahkan kembali. Mungkin tuan boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sejarah masjid ini. Ya. Masjid Kampung Laut ni sebenarnya masjid yang tertua lah. Dia dibina pada abad ke-18. Kita dipahamkan oleh pendakwah yang datang ke Tumpat ini, kemudian kapalnya pecah dan mereka terpaksa mendarat di sini, dan mereka membinakan masjid tersebut di tepi Sungai Kelantan. Oleh kerana dia dibina di tepi Sungai Kelantan, maknanya dari segi struktur tapaknya tidak kukuh lah. Maka tahun 1926 berlaku banjir, menyebabkan struktur tapak makin fragile, dan banjir 1966 menyebabkan sebahagian daripada struktur masjid itu sendiri adalah dihanyutkan oleh banjir. Tapi alhamdulillah penduduk dapat selamatkan kayu-kayu yang hanyut tersebut. Maka pada tahun 1968 pihak pencipta sejarah telah mengusulkan kepada kerajaan untuk memindahkan Masjid Kampung Laut ini kepada Nilampuri. Itu sebahagian daripada kawasan pengajian Universiti Melaya kat sana. Kemudian pada akhir-akhir ini melalui projek ECRDC dengan kerajaan negeri telah memindahkan kembali Masjid Kampung Laut ini kepada tempat asal dia, iaitu Kampung Laut. Jadi kita tengok sekarang ni Kampung Laut yang tersegap indah ini adalah hasil pemindahan semula daripada tapaknya di Nilampuri ke kampung asal dia di Kampung Laut.
Tapi kalau kita dapat faham adalah tapak asalnya bukan berada di sini, tapi dia dijauh sikit kan? Betul. Disebabkan oleh hakisan. Betul. Tapak asalnya telah berada dalam sungai sekarang ni. Oh. Dalam sungai. Dia jadi sungai. Sebab itulah dalam mesyuarat dalam pembinaan ni, inilah tapak yang paling sesuai untuk kita bina kembali lah. Walaupun tidak tapak asal, tapi kampung asal dia. Okey. Itu yang paling penting tuan. Itu penting dia. Sejak tahun 2020, akhir tahun 2020 dipindahkan. Setelah pun dibuka kepada umum. Apa dari segi kedatangan pengunjung bagaimana? Ya. Pengunjung sentiasa datang daripada luar negeri, bahkan daripada Thailand sentiasa melihat dan mengkaji struktur. Sebab yang uniknya Masjid Kampung Laut ini, pembinaannya tidak tanpa menggunakan paku. Dia menggunakan dipanggil kayu juga sebagai paku dia, pasak dia. Pasak betul. Jadi mungkin ini satu-satunya bangunan yang masih mengekalkan pembinaan asal tanpa menggunakan paku. Tetapi ada beberapa bahagian item yang masih lagi kekal daripada struktur asal. Betul, dia sebahagian besarnya adalah struktur asal lah, termasuk kubah dia kita tengok tu semua adalah struktur asal. Hanya beberapa bahagian saja yang ditambah baik lah. Oleh pihak muzium. Oleh pihak ICRDC yang membina projek ini. Okey. Jadi kalau anda dapat datang ke sini, anda boleh saksikan sendiri keindahan Masjid Kampung Laut ini. Di samping mungkin boleh shopping serunding dan sebagainya. Cuma kat sini tak ada ikan bekok ah. Ikan bekok tak ada. Ikan bekok di Geting. Di Geting. Jauh daripada sini. Lebih kurang 20 km. 20 km. Jadi apa lagi antara makanan-makanan yang special di sini tuan? Di samping ikan bekok tu kita ada juga yang special sini adalah sup belut. Sup belut. Sup belut. Wow. Sup belut. Boleh makan? Yang mungkin tidak ada tempat lain. Okey. Gelembung boyo tadi? Gelembung boyo. Gelembung boyo tu? Ada sini. Ada di sini ya. Kampung Laut. Itu produk Kampung Laut dah. Gelembung boyo, dodol. Di samping serunding. Okey. Kalau di sini kan macam awal-awal tadi tuan ceritakan tentang majoriti masyarakat Melayu, tapi ada Cina, India dan juga Siam. Bagaimana untuk memastikan mereka ni berasimilasi, dan keunikannya masyarakat Cina di sini dia kecek-kecek Kelantan. Dia kecek Kelantan. Sebenarnya penduduk Cina, Siam di sini sebenarnya dah lama berada di sini. Sebenarnya mereka dah mampu untuk mengadaptasikan budaya setempat. Jadi penduduk di tempat ini sebenarnya dia mempunyai satu kompromi yang baiklah, maknanya boleh menerima antara satu sama lain. Termasuklah kalau kita pergi kepada pasar-pasar di tempat ni, ada orang Siam berjual, ada Cina, tapi mereka selalu boleh menjual beli antara satu sama lain dan hidup aman. Yang pentingnya mereka ni sebenarnya saya antara rahsia je mungkin adalah menu makanan sama. Makan budu juga. Makan budu. Orang Siam makan budu, orang Cina makan budu. Itu kelebihan kita. Dan mereka bercakap dengan satu dialek, iaitu dialek Kelantan. Makanan tu menyatukan kita lah. Makanan tu menyatukan. Okey. Dan mungkin lagi ada yang sedang menonton ini yang masih belum berkesempatan untuk datang ke Masjid Kampung Laut ataupun di daerah Tumpat ni. Mungkin ada sikit kata-kata daripada tuan untuk mengajak orang ramai. Terutamanya hari ini kita ada banyak aktiviti menarik ni hari ini. Silakan. Okey. Saya menyuruhlah kepada semua penonton untuk berkunjung ke Tumpat, melihat sendiri keindahan Tumpat, termasuk juga melihat keindahan bangunan Masjid Kampung Laut itu sendiri sebagai masjid bersejarah yang dibina pada abad yang ke-18. Jadi ini dia dapat kami gambarkan kepada anda situasi karnival lah orang kata. Mari dekat Kelantan bersama dengan Kelantan FM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Kita betul-betul berada di tepi Sungai Kelantan sekarang ni. Kalau musim banjir, musim tengkujuh, air naik ke? Asalnya ini ada benteng kan? Ya betul. Asalnya ini adalah kawasan banjir jugalah, tapi alhamdulillah kerajaan telah bina tambatan banjir. InsyaAllah kita dapat elakkan banjir lah daripada kerajaan ini. Jadi maksudnya tempat ini memang terbuka untuk anda semua sepanjang tahun. Boleh datang melawat Masjid Kampung Laut. Okey. Selain daripada ikan bekok, serunding. Itu dia. Banyak lagi gelembung boyo tadi Okey. Ada satu lagi minuman yang sangat